Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang masih bersama saya untuk video yang ke-10 ini. Jadi untuk video kali ini saya akan kongsikan kepada anda macam mana kita nak buat akaun untuk FB Ads. Sebab apa? Kalau kata tak ada akaun FB Ads ni, maka kita tak boleh buat iklan di FB. Jadi anda kena faham, akaun FB Ads dan akaun personal FB adalah dua akaun yang berbeza. Akaun FB Ads adalah akaun yang mana anda akan guna untuk buat iklan di FB. Manakala akaun personal yang anda buat di FB itu adalah akaun anda. Jadi kena faham, ini adalah dua akaun yang berbeza. Jadi untuk video kali ini saya akan kongsikan kepada anda macam mana anda nak buat akaun untuk FB Ads. Sebab apa? Wajib ada akaun FB Ads sebelum anda buat FB Ads di Facebook. Okey, jadi ikut langkah saya, boleh tonton di skrin di hadapan anda. Yang pertama, kalau anda tengok di sebelah kanan paling atas, klik butang ini. Dan yang seterusnya, klik pada pilihan Create Ads. Dia ada banyak, create page, create group. Untuk video yang sebelum ni saya dah ajar macam mana kita nak create page. Jadi untuk video kali ni saya akan ajar macam mana kita nak buat account FB Ads. Jadi anda perlu klik pada Create Ads. Okey, itu adalah step yang pertama. Tunggu sekejap internet. Okey. Jadi kalau kata tengok dekat skrin anda akan nampak change coming soon. Ini adalah update yang FB buat, iaitu update algorithm untuk Facebook. Maksud algorithm ni akan update beberapa features yang baru lah. Okey, jadi tak apa, kita abaikan. Klik pada butang OK. Okey, dan yang seterusnya apa yang anda nampak di hadapan skrin anda adalah jenis campaign, iaitu pilihan iklan yang anda boleh pilih. Jadi dekat sini antara iklan yang kita perlu guna adalah reach, brand awareness, traffic, engagement, message dan video view. Itu adalah asas utama. Jadi untuk klik akaun, untuk buat akaun FB Ads, anda boleh pilih apa sahaja kempen iklan yang anda nak. Tapi untuk video saya akan ajar anda buat akaun FB Ads menggunakan kempen brand awareness. Okey, jadi langkah yang kedua adalah boleh klik pada pilihan brand awareness. Okey, jadi ini adalah campaign name. Campaign name ni bermaksud nama file yang anda perlu tulis. Sebagai contoh, kita boleh tulis kat depan ni ya. Anda tulis dulu BA. BA ni stand for brand awareness. Dan yang seterusnya kita tulis dekat sini lokasi yang anda nak target. Sebagai contoh Kedah, dan gender yang anda nak target, sebagai contoh lelaki. Okey, itu sahaja. Dan yang seterusnya anda akan nampak dekat sini setup add account. Jadi anda perlu setup add account terlebih dahulu. Dan yang seterusnya, pastikan akaun country Malaysia, currency kena ubah, jangan guna US dollar. Sebab apa? Kalau US dollar anda perlu darab dengan 3.4 ataupun 3.5 lah, mengikut pada situasi pada ketika itu. Jadi untuk anda yang rakyatnya adalah orang Malaysia, jadi currency kita ubah kepada ringgit Malaysia. Jadi kita ubah Malaysia ringgit. And then time zone kita ubah, ambil Asia, Kuala Lumpur. Dan yang seterusnya anda perlu klik pada continue. Okey, jadi bila anda dah settle pada klik continue tadi, ini bermaksud akaun FB Ads anda sudah ada. Tinggal nak masuk kat akaun ataupun anda nak boleh buat, ataupun anda nak buat pembayaran menggunakan top up. Maksud top up ni adalah anda transfer daripada akaun, contohnya daripada CIMB ke akaun FB Ads anda. Ataupun anda boleh juga masukkan nombor debit card anda, sama ada Maybank, CIMB, RHB Bank ataupun Public Bank. Elakkan pembayaran menggunakan bank Islam,
bank rakyat, bank yang jarang-jarang orang guna. Okey, jadi selesai untuk create account. Okey, tahniah untuk anda yang dah berjaya set up account untuk FBX. Jadi mudah sahaja untuk kita set up account untuk FBX. Jadi saya continue untuk settlekan, untuk selesaikan iklan campaign brand awareness yang tadi. Jadi di bahagian asset ni lah, anda kena tahu customer, ciri-ciri customer, lokasi dan sebagainya di bahagian asset. Jadi perkara pertama yang anda perlu ubah adalah asset name, ubah semua. Kemudian tulis Kedah. Tulis di sini Kedah. Lepas tu anda boleh slash. Kemudian tulis kat sini lelaki, maksudnya gender. Kita target iklan ni keluar di negeri Kedah. Dan kemudian kita target iklan ni adalah untuk orang lelaki. Dan yang kemudiannya di bahagian location, di sini ada 4 jenis location. Saya sarankan anda pakai people who live in this location. Dan kemudiannya di bahagian Malaysia, anda boleh buang dekat sini pangkah. Okey, jadi kita boleh tulis kat sini, contohnya Sungai Petani. Sungai Petani. Okey, jadi bila kita dah tulis Sungai Petani, anda akan nampak radius 25 mile. Maksudnya 25 batu. 25 batu ni anda boleh darab dalam 2 km ataupun 3 km. Jadi sangat besar. Boleh tengok bila kita tulis kat sini 25 mile, nampak tak? Dia akan masuk di dalam Just Town, Air Hitam. Ini dah masuk Pulau Pinang. Jadi iklan tu tak berapa nak cantik lah lokasi. Jadi nasihat saya, kita ubah daripada 25 mile, kita ubah pergi jadi 10 mile sahaja, iaitu 10 batu. Itu yang pertama. Kita boleh masuk pula lokasi yang kedua. Anda just hanya tulis type sahaja. Contohnya Alostar. Okey, anda boleh kecilkan juga bagi jadi 10. Dan yang ketiga adalah Kulim. Okey, anda kecilkan. Dan kemudian anda klik pada button sini, kita tengok iklan tu keluar kat mana. Okey, ini adalah 3 kawasan yang anda telah pilih. Jadi nasihat saya, kalau kata anda nak buat iklan di Kedah, anda jangan tulis Kedah dekat sini. Boleh tulis, tak ada masalah. Kita boleh pilih Kedah State pun boleh, tak ada masalah. Cumanya isu dia, Kedah ni terlalu besar. Kalau kata kita pilih Kedah, iklan tu akan keluar satu negeri Kedah, menyebabkan kita tak dapat, ataupun anda tak dapat the real ataupun prospek yang sebenar. Jadi nasihat saya, kita hanya pilih beberapa lokasi hot sahaja, ataupun lokasi yang ramai penduduknya dan mampu untuk membeli produk ataupun servis kita. Jadi itu adalah lokasi yang perlu kita tulis lah. Itu adalah step yang pertama. Yang kedua di bahagian asset. Yang pertama, ubah asset name. Yang kedua adalah ubah di bahagian location. Okey, baik. Kita tengok pula yang ketiga. Yang ketiga adalah di bahagian umur. Kita boleh ubah kat sini. Anda ubah adjust bermula umur 20 tahun sehinggalah umur 60 tahun. Ataupun ianya bergantung kepada jenis produk yang anda pasarkan. Andai kata anda target produk itu adalah produk kesihatan untuk orang yang dah berkahwin, jadi sangat tak sesuai kalau kata anda target bermula umur 25 tahun. Sepatutnya kalau orang lelaki yang dah berkahwin adalah sekitar bermula umur 25 tahun dan ke atas. Okey, jadi saya anggap anda menjalankan perniagaan menjual power bank. Jadi kita boleh bermula umur 20 tahun. Sebab apa? Umur 20 tahun dah sesuai untuk membeli produk anda. Okey, itu yang pertama. Yang ketiga. Dan yang keempat, apa yang perlu anda ubah adalah di bahagian gender. Kita ubah hanya pilih lelaki. Dan yang kelima, bahagian language. Tulis kat situ Malay, kemudian English UK dan kemudian English US. Ataupun anda boleh tambah lagi satu English All pun boleh, tak ada masalah. Okey, itu bahagian yang kelima. Dan kemudian kita ubah pada detail targeting. Anda jual gadget, betul? Jadi kita target jenama-jenama phone. Sebagai contoh Samsung. Kita
Kita letak kat sini lagi iPhone. Kita boleh tulis kat sini lagi apa lagi? Sony, Huawei. Okey, jadi anda boleh sambunglah kat sini interest yang sesuai untuk anda jual gadget. Tapi perlu ingat, di bahagian interest jangan anda masuk interest terlalu banyak. Kalau boleh maksimum hanya 7 sahaja. Jangan terlalu banyak. Cantiknya adalah 5 sahaja. Maksimum 7 dan paling cantik adalah 5 sahaja. Dan yang seterusnya di bahagian placement, anda boleh klik dekat edit placement dan kemudian klik pada all device, kemudian klik pada mobile only. Kenapa kita hanya pilih mobile? Sebabnya 99% orang online ataupun prospek online Facebook adalah di phone. Jarang-jarang sekali orang online di desktop ataupun laptop sendirilah. Jadi kita hanya pilih mobile only. Sebab yang kedua juga, kenapa kita pilih mobile only? Sebabnya iklan akan lebih jadi murah berbanding kita buat desktop dan mobile. Okey, kemudian kita klik antik antik dekat Instagram. Kita tak nak iklan kita tu keluar dekat Instagram. Nasihat saya, kalau kata nak iklan keluar dekat Instagram, anda boleh buat iklan di Instagram, bukan buat iklan di Facebook. Okey, kita tengok lagi yang seterusnya. Kita boleh pilih anda boleh pilih all mobile device ataupun iOS ataupun Android. Kalau kata anda menjual produk untuk iPhone sahaja, jadi anda boleh tulis iOS. Baik, yang seterusnya adalah di bahagian budget. Dekat sini dia ada dua, daily budget ataupun lifetime budget. Saya lebih suka menggunakan daily budget. Sebab apa? Iklan tu akan lebih cepat bergerak pada setiap hari. Tapi daily budget jangan letak terlalu tinggi, sekadar RM15 sahaja. Kita tengok lagi show advanced option. Okey, di sini anda tinggalkan, tak perlu update apa-apa. Jadi anda klik pada bahagian continue. Pastikan anda follow satu persatu step ini. Sebab apa? Kalau kata anda tertinggal, anda tak akan faham. Sebab ini adalah asas pertama. Okey, kita klik pada butang continue. Di butang continue, ini adalah bahagian iklan yang perlu anda buat yang perlu anda pilih. Yang pertama, anda klik pada use existing post. Pastikan anda upload dulu ayat iklan dan gambar anda di page. Kalau kata anda tak upload gambar dan ayat iklan di page, anda tak akan boleh buat use existing post. Sebab use existing post ni bermaksud anda akan pilih iklan yang anda telah post di page tadi. Okey, jadi contohnya yang pertama, ini adalah Facebook page. Anda klik pada page yang anda buat. Yang kemudiannya anda klik pada select a post, pilih post anda, post apa yang anda nak buat. Sebagai contoh, post ini ini sebagai contoh Okey, selesai. Dan yang seterusnya, anda boleh add button kat sini. Tetapi dengan syarat anda perlu ada website. Kalau kata tak ada website, anda tak boleh add button. Tapi kalau kata anda memang tak ada website, abaikan add button. Dan kemudiannya anda boleh klik pada confirm. Okey, jadi di sini adalah payment method. Untuk bahagian payment method, anda akan diberi dua pilihan. Yang pertama, credit card atau debit card, dan yang kedua adalah perbankan internet. Okey, di sini ada pro and con. Sebagai contoh, anda menggunakan credit card. Credit card ni maksudnya anda masukkan nombor kad anda depan dan belakang. Jadi FB akan tolak bila anda dah masuk kad nanti. Dan yang kedua, sama juga debit card, menggunakan sistem yang sama. Tapi nasihat saya, kita hanya menggunakan 4 akaun sahaja. Yang pertama adalah Maybank, yang kedua adalah CIMB, yang ketiga RHB Bank, dan yang keempat adalah Public Bank. Dan saya sarankan anda menggunakan Maybank, RHB Bank dengan Public Bank. Sebab apa? CIMB boleh guna, tapi agak susah sebab anda kena call dulu bank, minta bank buka satu setting, iaitu international transaction.
call cakap kata nak buat pembayaran untuk FB. Okey, jadi anda boleh masukkan nombor kad anda dekat sini dan kemudian anda juga boleh buat pembayaran menggunakan perbankan internet. Dalam perbankan internet ni semua bank anda boleh buat, jangan risau. Okey ya. Jadi boleh masukkan kredit kad, debit kad ataupun perbankan internet. Jadi itu sahaja pilihan yang anda perlu buat. Okey. Jadi faham Selepas anda dah masukkan pembayaran dekat sini, anda just klik continue, maka iklan anda sudah siap. Jadi itu sahaja. Jadi pastikan video kali ini, video yang ke-10 ni agak panjang sebab anda dah terlibat dengan bahagian teknikal. Jadi pastikan anda tengok berulang kali supaya anda faham apa itu campaign, apa itu ad set dan apa itu ads dan macam mana kita nak setting beberapa detail ataupun beberapa kriteria yang ada di dalam ad set. Jadi pastikan anda tonton video yang ke-11 kerana video yang ke-11 anda akan belajar untuk pemilihan kempen iklan yang baru. Jadi pastikan anda bersama saya untuk video yang ke-11. Jadi terima kasih.